Untuk hari ini, kita akan sambung kuliah kita berkenaan dengan prinsip percukaian, iaitu bab yang kelima, yang mana ianya merupakan topik yang penting dalam kursus GMGF 2033, dasar analisis fiskal, merupakan klimaks kepada kita punya kursus dan juga penting untuk pemahaman pelajar bagi membantu pelajar menjawab tugasan dengan baik. Kita ada 3 prinsip hari ini yang kita akan tengok, iaitu equity, kecekapan ekonomi dan juga keberkesanan dalam pentadbiran. Maknanya dalam sesebuah negara, kerajaan perlu memikirkan satu cukai yang baik. Bagaimana cukai yang baik yang kita nak lihat adalah perlu melengkapi kepada prinsip-prinsip berikut, iaitu sebuah cukai yang baik dia kena ada prinsip equity. Mesti cekap dari segi ekonomi dan juga berkesan dari segi pentadbiran. Maksudnya dari segi kos yang dapat diminimumkan dan manfaat yang lebih besar dapat diterima daripada cukai yang diamalkan. Untuk kuliah kita pada hari ini, diharapkan pelajar dapat menganalisis kesan cukai kepada kerajaan dan juga masyarakat. Yang ini kita lihat kepada cost learning outcome yang secara general. Kalau kita tengok spesifik kepada pembelajaran kita pada hari ini, saya harap selepas daripada kuliah, pelajar boleh memahami, boleh membezakan konsep equity mendata dan equity menegak. Boleh juga menjelaskan tentang boleh menjelaskan equity menegak dan mendata dari segi perspektif teori. Maknanya kat dalam topik ini kita akan ada konsep dan juga kita akan ada teori, dan bagaimana kedua-duanya kita cuba fahami dari segi sistem cukai yang telah diamalkan, adakah dia mencapai kepada konsep equity menegak dan mendata dari segi teori juga, dan pelajar juga diharapkan dapat mengira cukai menggunakan kaedah sud saksama. Kita akan lihat dari segi pengiraan dan kita akan juga buat latihan supaya kita dapat mantapkan kita punya penguasaan kita terhadap sistem pendekatan sud saksama ini. Kemudian kita ada satu lagi kita punya prinsip, iaitu kecekapan ekonomi. Dalam prinsip kecekapan ekonomi ini nanti, saya harapkan pelajar dapat tentukan apakah kesan yang berlaku kepada pengguna, pengeluar dan juga kerajaan setelah cukai itu dikenakan. Dan kita akan mengenal pasti beberapa ketidakkecekapan yang berlaku dalam cukai melalui keluk-keluk tertentulah. Dan kita akan buat kesimpulan dari segi bagaimana cukai itu memberi kesan terhadap pengguna, pengeluar dan juga kerajaan. Dan akhir sekali untuk kursus ini, kita akan lihat dari segi keberkesanan pentadbiran, yang mana di akhirnya nanti diharapkan pelajar dapat mengenal pasti beberapa jenis kos yang ada dalam pentadbiran cukai. Dan kita cuba lihat dari segi keberkesanan dalam pentadbiran cukai itu sendirilah. Untuk yang pertama, kita lihat tentang equity. Jika kita lihat tentang equity, ada beberapa konsep yang mungkin kita boleh tengok untuk kita faham tentang perkara ini, dan juga kemudian ada satu teori yang boleh kita gunakan, beberapa teori yang boleh kita gunakan untuk kita fahami tentang equity ini. Untuk konsep equity, kita biasa dengar orang kata tentang equity. Adakah equity itu dia mencakupi maksud adil dan juga saksama? Apa makna adil? Apa makna saksama? Ada kalanya kita mengenakan sesuatu dasar bersifat adil. Maknanya adil ni tak semua dikenakan kepada orang. Kalau dari segi cukai, maknanya cukai itu mungkin ada dari segi perbezaan, dari segi jumlah bayaran pun mungkin tak sama. Maknanya mungkin dari segi beban itu yang kita akan tengok. Dari segi saksama pula, kalau kita lihat konsep saksama ni mungkin dari segi sama rata. Ada setengah cukai yang dikenakan memang sama dari segi jumlah bayarannya. Yang ini kita nak tengok, adakah konsep
adil dan saksama ini termasuk dalam konsep equity yang nak kita bincangkan selepas ini. Okey, dalam ekonomi bila kita bercerita tentang cukai, sesebuah cukai yang baik dia perlu ada konsep equity sebab kita nak menekankan kepada keadilan dan kesaksama-rataan. Tak semestinya cukai itu bersifat sama rata dan mungkin ada cukai yang tak sama tetapi kita lebih fokus kepada konsep adil. Sebenarnya bila kita bincang tentang konsep adil dan saksama ini, dalam perspektif ekonomi, equity ni lebih selamat lah. Sebab sebenarnya equity ini dia merangkumi kedua-dua konsep adil dan saksama. Apa makna adil? Adil ni kalau kita faham dalam bahasa agama dia meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Adil tak semestinya kalau kita layan dari segi pembayaran ataupun kita layan individu dari segi memberi sumbangan. Adil ini tak bermaksud kita melayan sesuatu dengan benda yang sama rata. Tapi kena pada tempatnya. Maknanya kalau kita nak faham dari segi contoh cukai, kalau kita nak kata dari segi adil, ada setengah orang membayar cukai apabila dia membeli barang, sesuatu barang, masing-masing membayar cukai pada kadar yang sama. Yang itu kita panggil sebagai sama rata. Tetapi ada kala cukai yang kita bayar kepada kerajaan, walaupun pada asas contohnya sebagai pendapatan, kita punya pendapatan yang sama dengan orang lain, tetapi dari segi bayaran cukai kita tidak sama. Yang itu lebih kepada konsep adil lah, bayaran yang tak sama. Jadi bila kita nak bercerita tentang adil dan saksama ni ataupun sama rata, dia dijelaskan dalam perspektif equity. Sama ada dalam bentuk melintang ataupun menegak. Melintang, kita kata melintang macam horizontal lah. Rata manjang jadi mendatar. Maknanya bila kita kata merujuk kepada mendatar, jumlah cukai yang akan dibayar adalah sama rata. Sama, maknanya dia fokus kepada saksama. Kalau kita fikirkan tentang contoh cukai yang ada dalam Malaysia sendiri, ada setengah cukai yang kita akan bayar sama, ada setengah cukai yang kita bayar tak sama. Tapi kalau kita nak fokus kepada equity melintang, cukai yang kita bayar sama dengan individu lain, contohnya sebagai GST, yang mana dikenakan secara proporsional, tanpa mengambil kira latar belakang ekonomi individu pembayar cukai itu. Yang ini konsep ni lebih kepada konsep equity melintang. Kerajaan dia nak kutip cukai, mungkin selalunya dalam bentuk yang begini, dia bersifat kadarnya lebih rendah lah. Sebab apabila cukai yang dibayar tanpa mengambil kira latar belakang ekonomi individu, maknanya dia tidak boleh terlalu tinggi kadarnya. Yang ini saya kata kita ambil contoh sebagai GST lah ataupun SST. Okey, kalau kita merujuk kepada equity menegak pula, equity menegak yang bersifat vertikal ni, memanjang ni, menegak, maknanya akan ada individu yang akan membayar sedikit saja cukai dan akan ada individu yang membayar cukai yang sangat tinggi. Bila kita lihat dari segi perbandingan, sudah tentu akan ada perbezaan dari segi pengkadaran cukai, cukai yang bertingkat-tingkat dan sebagainya, untuk kita membezakan bayaran cukai individu tertentu dengan individu yang tertentu. Maknanya dalam hal ini kita akan mengambil kira faktor latar belakang ekonomi, latar belakang dari segi kekayaan, kemampuan dan sebagainya. Yang ini yang kita akan kata bayaran cukainya tak akan sama antara satu-satu individu. Walaupun hakikatnya asas yang kita nak fokus tu adalah sama. Contoh asasnya pendapatan. Okey. Ali kena bayar cukai pendapatan, Ahmad kena bayar cukai pendapatan. Kedua-duanya kena bayar cukai pendapatan. Tetapi belum tentu Ali dan Ahmad membayar cukai pendapatannya yang sama. Okey. Ali tidak boleh merungut tentang bayaran cukai yang dibayar. Mungkin lebih banyak daripada Ahmad, dan begitu jugalah. Yang ini bergantung kepada faktor yang kita nak tengok, iaitu latar belakang ekonomi. So adakah ini kita maksudkan sebagai adil? Ya, yang ini kita konsep sebagai adil, tapi kita tidak mencapai kepada konsep sama rata lah dari segi bayaran. Maknanya, bila kita kata cukai ada setengah cukai yang berbeza ni, dia boleh lagi mencapai kepada konsep equity, iaitu equity menegak. Okey, yang macam mana saya kata equity menegak ini selalunya kita akan fokus kepada dari segi struktur kadar, yang ini lebih kepada struktur regresif dan juga progresif lah, yang mana dia ada kadar yang bertingkat-tingkat yang akan membezakan bayaran cukai antara individu. Okey, antara cukai-cukai yang boleh kita lihat dalam
perspektif equity menegak ni, mungkin kita boleh refer kepada cukai pendapatan individu, cukai kekayaan, itu antara dua contoh cukai yang berperingkat-peringkat lah. Bila kita faham tentang konsep equity melintang, iaitu cukai yang dibayar sama, dan konsep equity menegak, cukai yang dibayar berbeza. Kedua-dua konsep ni mungkin kita boleh lihat dalam perspektif teori. Dalam teori, ada dua kaedah bagaimana kerajaan boleh mengenakan cukai. Sama ada cukai itu dari segi teknik yang pertamanya, apabila individu mendapat faedah daripada sesuatu penggunaan ataupun pembelian barang dan perkhidmatan, maka dia dicukai atas faedah yang diterima itu. Yang ini kita panggil sebagai teori faedah. Maknanya bila kita merujuk pada teori faedah, setiap individu perlu membayar cukai daripada penggunaan. Yang ini user charge lah, macam cukai-cukai di atas penggunaan barang dan perkhidmatan. Maknanya cukai ini akan bergantung kepada faedah yang dinikmati. Sekiranya ada dua atau lebih individu yang menikmati barang yang sama ataupun perkhidmatan yang sama, ada setengahnya mungkin membayar charge yang sama. Bila kita kata dalam perspektif kita melihat pada bayaran yang sama ataupun cukai yang sama dikenakan ke atas penggunaan, manfaat yang diterima yang sama, yang itu kita boleh merujuk kepada equity melintang lah. Tapi bila kita kata individu ini menggunakan perkhidmatan yang sama, tetapi mungkin dari segi perkhidmatan tu dia menggunakan dari segi time base-nya, dari segi masanya mungkin lebih lama. So maknanya lebih lama perkhidmatan digunakan, mungkin dari segi charge-nya ke, mungkin ada menggunakan per hour dan sebagainya. Mungkin kita kira sebagai pembayaran cukainya akan lebih berbeza dengan individu yang asal tadi. So kita kata individu akan dikenakan cukai secara equity menegak sebab dari segi faedah yang dinikmati itu lebih tinggi, lebih banyak berbanding orang lain. Yang ini kita boleh apply kepada dua-dua konsep melintang dan juga menegak, bergantung kepada faedah yang dinikmati. Okey, ada satu lagi kaedah ataupun teknik bagaimana kerajaan cuba nak mengenakan cukai. Dia mengambil kira dari segi pengorbanan individu itu. Pengorbanan maknanya dari segi berapa beban yang ditanggung. Kita nak mengukur dari segi jumlah beban. Kita bukan mengukur dari segi berapa bayaran, tetapi dari segi nilai beban itu yang akan diukur sama ada dia mencapai kepada konsep equity melintang ataupun menegak. Yang ini bergantung kepada kemampuan ataupun keupayaan seseorang lah. Bila kita nak lihat kepada teori kemampuan ataupun keupayaan membayar ni, dia akan ada dua pendekatan, iaitu pendekatan yang pertama, pendekatan mutlak saksama, pendekatan pengorbanan mutlak saksama. Okey, pendekatan pengorbanan mutlak saksama. Apa konsep dia? Yang ini kita mengagihkan kerugian kebajikan secara sama rata kepada setiap orang yang membayar cukai mengikut kemampuan. Maknanya kita akan agihkan kerugian, agihkan beban, agihkan pengorbanan secara sama rata. Padahal dia tidak membayar cukai yang sama. Okey, kalau kita nak merujuk kepada pendekatan teori ni, lebih mudah kalau kita tengok kepada Low Utility Marginal pendapatan. Yang ini mengambil kira contoh asas pendapatan. Okey, kita andaikan kita ada dua individu yang mempunyai pendapatan yang berbeza. Okey, individu yang pertama A mempunyai pendapatan sebanyak 75,000, kita andaikan 75,000, dan individu yang kedua mempunyai pendapatan agregat sebanyak 150,000. Setahun lah ni. Okey, maknanya akan ada individu yang bersederhana dan ada individu yang kaya. Maknanya mungkin dari segi bayaran cukainya mungkin tak sama. Okey, individu A dia akan membayar cukai sebanyak lagi sikit lah ni. Individu A akan bayar cukai sebanyak FE. Okey, sorry. Yang pertama ni kita boleh kata individu ni bukan mempunyai pendapatan dalam 70,000 lah. Yang ni mempunyai pendapatan dalam 100,000. Okey, individu yang pertama dia akan dikenakan cukai sebanyak FE, yang mana kedudukan FE ni jauh lebih kecil berbanding kedudukan AB. Okey, individu yang kedua mempunyai pendapatan sebanyak B ni, okey,
kerajaan kenakan cukai ke atasnya sebanyak BA. Yang ni lebih lebar. Individu yang pertama mempunyai pendapatan F, dikenakan cukai sebanyak FE. Kecil berbanding yang individu yang kedua. Maknanya dari segi bayaran cukai tadi, tak sama antara kedua-duanya. Yang ini mencapai kepada konsep equity menegak lah. Bayaran tak sama. Tetapi dari segi pengorbanan yang kita nak ukur, dia mungkin mencapai kepada konsep equity melintang. Pengorbanan itu sama. Macam mana dikatakan pengorbanan itu sama? Kalau kita lihat kepada keluk A, B, C, D dengan E, F, G, H. Mungkin kalau kita ukur dari segi calculation tu mungkin dia sama lah. Yang ini kita panggil sebagai pengorbanan itu sama. Sebab apa kita kata pengorbanan yang kita nak ukur? Sebab berdasarkan kepada latar belakang individu, kemampuan individu, dia akan melihat pengorbanan itu dari segi sama rata. Sometimes kita tidak boleh mengatakan bahawa kawan kita yang mempunyai pendapatan yang sama dengan kita, membayar cukai yang lebih sedikit. Bila kita lihat latar belakang, rupanya dia menanggung menyara hidup ibu bapa, dia ada anak-anak, berbanding kita yang individu contoh, yang mana tanggungan kita hanya untuk diri kita sahaja. Maknanya mungkin kita kena bayar cukai lebih banyak lah berbanding individu yang mempunyai bilangan ahli keluarga yang lebih besar, yang mana bilangan cukainya jauh lebih rendah disebabkan oleh pelepasan tertentu yang diberikan oleh kerajaan lah. Maknanya akan ada konsep kat sini, akan ada konsep equity menintang dan juga menegak. Yang ini kalau kita nak faham juga dari segi istilah bagaimana pengorbanan yang kita nak ukur adalah sama walaupun dari segi bayaran itu tidak sama. Kita cuba tengok nilai wang saja. Kalau kita bandingkan nilai RM1 orang miskin berbanding RM1 bagi orang yang kaya, dia punya value RM1 tu pun tak sama. Begitulah kita nak melihat kepada pengorbanan dalam bayaran cukai. Okey. Yang kedua, kita ada pendekatan pengorbanan sud saksama. Yang ini, pendekatan ini lebih kepada macam mana kita nak mengurangkan pengorbanan rakyat dengan cara kita mencukai orang yang lebih kaya. Dalam negara kita kena susunlah siapa orang yang paling kaya dekat dalam negara. Orang kaya pertama, orang kaya kedua, orang kaya ketiga. Maknanya bila kita dah susun dia punya ranking dari segi kekayaan, yang ini kita akan gunakan teknik pendekatan pengorbanan sud saksama, iaitu orang yang terkaya akan dicukai oleh pihak kerajaan sehingga pendapatannya tidak akan kurang daripada pendapatan orang kaya yang kedua. Dia maknanya dia berperingkat lah. Cukai ini walaupun kita kata kita meminimumkan kerugian daripada kebanyakan masyarakat, kita tak agihkan bayaran cukai, beban cukai ini kepada lebih ramai orang, tetapi kita fokus kepada orang yang kaya saja. Tetapi dari segi kelemahan teknik ini, dia seolah-olah umpama perampasan dan tidak ada motivasi kepada orang-orang kaya untuk terus menambah kekayaan. Dia tak akan ada motivasi. Sebab apa? Kalau dia semakin kaya, semakin banyak cukai yang akan dikenakan ke atas dirinya berbanding orang lain. So itu antara kelemahan lah yang akan menyebabkan mungkin banyak orang kaya akan lari keluar daripada negara yang mengamalkan sistem yang macam ni. Kalau kita lihat contoh kat depan ni, kita ada 4 individu orang yang kaya, iaitu individu yang pertama yang mempunyai pendapatan RM150,000. Yang ini kita ambil angka yang kecil sajalah sebab nak mudahkan perkiraan kita. Tak, orang kaya tak adalah sampai RM150,000, mungkin berbilion-bilion dah dia punya pendapatan kan setahun. Individu yang kedua mempunyai pendapatan RM100,000. Individu yang ketiga C, iaitu mempunyai pendapatan RM50,000. Individu D mempunyai pendapatan RM30,000. Kita andaikan dalam sebuah negara yang ini mempunyai kedudukan pendapatan yang mewah lah berbanding orang lain. Dan kita andaikan peringkat permulaan kerajaan nak cukai sebanyak RM50,000 daripada rakyat. Maknanya rakyat kena menyumbang sebanyak RM50,000. Dengan menggunakan teknik pendekatan pengorbanan sud saksama ni, maknanya kita kena cukai orang kaya yang pertama, asalkan dia tidak jatuh miskin daripada orang kaya yang kedua. Kalau kita bandingkan antara cukai, antara cukai individu yang pertama, saya tukar point. Kita tukar kepada pen lah. Kalau kita bandingkan kat sini,
antara cukai individu pertama dengan individu yang kedua, perbezaan jelas banyak 50,000. That's why kita boleh mencukai individu pertama sebanyak 50,000, yang mana apabila kita lihat pendapatan selepas cukainya, adalah 100,000 bersamaan dengan pendapatan individu kaya yang kedua. Dan kita andaikan kerajaan tidak cukup lagi dari segi pendapatannya, kerajaan nak tambah lagi 50,000 yang menjadikan kutipan cukai tahunannya dalam tahun fiskalnya adalah 100,000. Bermakna ada lagi 50,000 yang perlu dikutip daripada orang-orang kaya ini. Apabila kita bandingkan kedua-dua individu A dengan B dengan C, individu A dengan B masih dalam ranking yang samalah. Maknanya kalau kita bandingkan dengan individu C ni besar jugalah jarak dia. Dengan pendapatan 50,000 lagi yang kerajaan perlukan, cukai 50,000, kita kena kutip daripada individu A dengan individu B. Sebanyak masing-masing 25,000 lah. 25K kat sini, sini pun 25K. Maknanya kalau kita kutip 25,000 daripada individu A, 25,000 daripada individu B, bermakna cukai yang dibayar secara keseluruhannya oleh individu A adalah sebanyak 75,000. Sebab 25 campur dengan 50. Cukai yang kedua ni tadi, ini cukai yang pertama. Kedua-duanya jumlahnya adalah 75,000. Dan individu B, orang kaya yang kedua, kita dah cukai tadi sebanyak 25,000. Ini cukai yang disumbangkan oleh individu B. Dan bila kita jumlahkan keseluruhan, dia adalah sebanyak 100,000 seperti yang cukai yang diperlukan oleh kerajaan lah. Kalau kita lihat pendapatan individu yang A dengan B ni, pendapatan selepas dia dicukai, maknanya daripada 150 kita tolakkan dengan jumlah cukai yang dibayar 75,000. Pendapatan selepas cukainya adalah 75,000. Manakala individu B, pendapatan dia yang dulunya 100 dan cukai yang disumbangkan sebanyak 25,000, kita tolakkan, maknanya balance dia, pendapatan dia selepas cukai adalah 75,000. Pendapatan kedua-duanya ini masih lagi sama. Maknanya individu B dengan A ni dia tidak berkurangan di segi pendapatan dia dengan individu yang ketiga dengan yang keempat. Ini dia punya teknik. Jom kita lihat dari segi latihan bagaimana teknik ini digunakan untuk memenuhi kepada konsep equity menegak lah. Kalau kita lihat yang pertama, dia punya prinsip dia, kita kena susun dulu. Kita kena susun individu punya cukai, yang mana yang paling tertinggi. Kalau kita lihat dekat sini, cukai yang paling tertinggi adalah sebanyak 150,000. 150,000. Kita tukar pen kita tukar color supaya lebih terang lah. Individu yang pertama Zairi kan, pendapatannya 150,000. Kita susun pendapatan yang paling kaya. Kemudian kita ada pendapatan Sarah 120, orang kaya kedua. Kemudian kita ada pendapatan yang ketiga iaitu Afia 100,000. Kemudian kita ada pendapatan individu yang keempat iaitu 90,000. Individu seterusnya 70 iaitu Nick 70,000 dan juga sekali adalah Amy iaitu sebanyak 50,000. Kita dah susun pendapatan ikut ranking lah, yang terkaya kepada yang paling rendah lah, 50,000. Caranya kita kena bezakan. Kita lihat yang pertama. Sebelum tu kerajaan perlukan cukai sebanyak 160,000. So maknanya 160K yang kita nak kutip. Kita bandingkan antara individu pertama dengan individu kedua, berapa perbezaan kekayaan, iaitu sebanyak 30,000. Kalau kita kata perbezaan 30,000 ni belum cukup lagi lah, kerajaan perlukan lagi sebanyak 130. Kita bandingkan pula peringkat yang kedua. Berapa perbezaan dia? Yang ini 20. Kalau kita cukai individu yang kedua,
kita kena cukai juga individu yang pertama. Okey. Kita baru ada 70,000, tak cukup lagi. Kita kena ada lagi 90,000. Saya tukar pen kali biru pula. Okey, kita bandingkan cukai antara individu, iaitu kat sini perbezaan dia 10, kan? 9 ni 100 kepada 90, 10,000. Kita kena cukai yang atas, kita kena cukai orang atas juga. Okey. Okey, tak cukup lagi. Kalau kita tengok kat sini 60, kita baru ada 100,000, kita kurang lagi 60,000. Maknanya kita kena bandingkan lagi. Okey, saya gunakan warna hijau pula. Kita kena bandingkan lagi, kita ada perbezaan sebanyak 20,000 dekat sini. So kita kena cukai juga orang ke atas-atas lah, yang kaya di atas ni. 20,000, 20,000. Kalau kita congak, kita dah ada lebih kurang 180,000. Kita tengok sini, total kat sini 80. Sini 50. Sini 30. Kita ada sini 20. Okey. Kalau kita jumlahkan semua, yang ni kita ada 108. Kita ada 180. Kita warna putih terang sikit. Kita ada 180,000 yang telah kita kutip daripada individu-individu ni. Okey. Dia padam. Takut tak jelas. Okey, kita ada 80, kita ada 50, kita ada 30 dan juga 20. So kita tambahkan semuanya. Kita telah cukai sebanyak 180. Terlebih cukai, kita hanya perlukan 160,000 sahaja. Maknanya ada lebihan sebanyak 20,000 yang kita kena pulangkan balik kepada individu yang telah kita cukai tadi. Okey, kita ada libatkan kepada 4 orang saja, kan? Okey, kalau lihat kepada 4 peringkat ni, maknanya kita ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita kena pulangkan balik kepada 4 orang. Maknanya kita kena pulangkan 5,000 pada masing-masing individu yang kita cukai tadi. Okey, kita pulang balik. Pulang, kita tolak 5,000, kita tolak 5,000, kita tolak 5,000 untuk setiap orang yang kita dah cukai. So, maknanya baki cukai yang perlu dibayar bagi individu yang pertama adalah 75,000. Individu yang kedua sebanyak 45,000. Individu yang ketiga sebanyak 25,000. Individu yang keempat bayar cukai sebanyak 15,000. Okey, individu yang seterusnya tak ada cukai dibayar, kosong. Individu seterusnya juga kosong. Kalau kita jumlahkan dekat sini, berapa jumlah cukai yang dibayar? Okey, kalau kita kira semua adalah 60,000. Cukuplah. Okey. So maknanya kita dah dapat jumlah cukai yang dibayar oleh individu. Okey, kalau kita nak lihat kepada kedudukan pendapatan ni, yang ni pendapatan individu sebelum cukai. So, mari kita lihat kepada pendapatan individu selepas cukai. Okey, pendapatan individu selepas cukai warna kuning maknanya 150. Okey. 150 tolak dengan 75, kita akan dapati baki cukai kita adalah sebanyak 75,000. Okey. 120 tolak dengan 45, kita akan dapati cukai kita juga. Individu kedua, persamaan pendapatan dia 75,000. 100 tolak 25, individu seterusnya pun 75,000. 90 tolak 15, pendapatan seterusnya 75,000. Individu yang kelima tidak dikenakan cukai, pendapatan kekal 70,000. Individu seterusnya kekal dengan pendapatan 50,000. Okey, maknanya macam ni cara kita nak lihat. Kita dah dapat jumlah cukai yang dibayar. Okey, kita kena salin balik ikut kedudukan cukai yang dibayar lah. Maknanya individu yang mempunyai pendapatan 150, berapa jumlah cukai yang dibayar? Itu sebanyak 75,000 lah. Okey. Individu yang kedua yang mempunyai pendapatan 120,000 iaitu Sarah, bayar cukai sebanyak 45,000. Okey, sorry. Cukai sebanyak 45,000. Individu yang ketiga mempunyai pendapatan sebanyak 100,000 iaitu Afia, membayar cukai sebanyak 25,000. Okey. Tak ada garis pula ni.
Afia membayar cukai sebanyak 25,000. Okey, yang keempat, individu 90,000, siapa dia? Ezra. Ezra membayar cukai sebanyak 15,000. So kita tolak kat sini 15,000. Amy tak ada bayaran cukai. Nick pun tak ada bayar cukai. So kalau kita totalkan balik, 45 campur 75 campur 25, kita akan dapati kita akan membayar cukai sebanyak 160,000 bagi 4 individu yang kaya ni. So maknanya yang ini kita kata kita kena lihat pendapatan selepas cukai. Kita dah tolak tadi kat sini. Orang yang dicukai sebenarnya mempunyai pendapatan yang sama selepas cukai. So, maknanya sini 75,000. Individu ni pun 75,000. Okey, Amy kekal dengan 50,000 sebab dia tak bayar cukai. Afia 75,000 pendapatan selepas cukai. Ezra pun pendapatan dia jadi 75,000 selepas bayar cukai. Nick kekal dengan 70,000 sebab tak membayar cukai. Okey. Yang ini antara teknik yang kita gunakan untuk pengorbanan sukses sama bagi individu yang mempunyai pendapatan masing-masing lah. Untuk yang kedua ni, kita ada pendapatan dalam kumpulan. Maknanya dalam kekayaan yang sama, mungkin ada 2-3 orang mempunyai pendapatan yang sama. So kita andaikan kerajaan nak kutip cukai sebanyak 300,000. Okey. Sekarang ni dia punya teknik yang pertama, kita kena susun pendapatan individu yang terkaya. Okey. Okey. Pendapatan yang terkaya iaitu sebanyak 100,000. Okey, pendapatan terkaya sebanyak 100,000. Berapa orang yang mempunyai pendapatan yang sama iaitu 2 orang. Kemudian kita ada pendapatan sebanyak 80,000 yang mempunyai pendapatan yang sama sebanyak 3 orang. Kemudian kita ada 70,000 mempunyai pendapatan yang sama sebanyak 3 orang juga. Kita ada pendapatan 50,000 seterusnya mempunyai pendapatan yang sama sebanyak 2 orang. Kita ada pendapatan 40,000, pendapatan yang sama sebanyak 40 orang adalah 3 orang. 40,000 sebanyak 3 orang. Kemudian kita ada pendapatan yang terakhir iaitu 10,000. Kita ada hanya seorang sahaja. Okey. Disebabkan kerajaan nak kutip cukai sebanyak 300,000 dan kita ada beberapa orang individu dalam pendapatan yang sama, kita kena ada buat 2 kolom lah. Satu maknanya sini kolom untuk kumpulan. Sini adalah kolom untuk individu. Okey. Saya tukar pen. Okey. Teknik yang kedua, selepas kita dah buat susun atur antara pendapatan tertinggi kepada pendapatan yang paling rendah, kita bandingkan antara pendapatan. Yang ini berapa perbezaan dia? 20 dekat sini. Ini untuk individu. Tapi kita ada bilangan 2 orang dalam pendapatan yang sama. Maknanya kita kena kalikan, darabkan menjadi 40,000 lah. Jumlah kumpulan ni nanti kita akan kira cukai sebanyak 30,000 sebab kita nak tengok jumlah kutipan keseluruhan kan. Okey. Maknanya kita teruskan, kita baru ada 40,000 sahaja. Kita bandingkan, kita tukar pen lagi. Kita ambil warna kuning. Kita ada perbezaan antara individu yang kedua dengan ketiga, pendapatan perbezaan 10,000. Kita cukai juga dekat atas 10,000. Jangan lupa kita kena kalikan individu dengan kumpulan. 10 kali dengan 2, kita ada 20K. Okey, 10 kali dengan 3, kita akan dapati 30K yang dicukai. Okey. Seterusnya, kita cuma baru ada 90,000 kat sini. Tak cukup, kita perlukan 300,000. Kita kena cukai lagi sekali. Kita ambil warna biru pula. Okey, bezakan lagi individu. Yang sini ada 20,000 perbezaan. Betul? 70 tolak 50, beza 20. Kita kena cukai yang atas 20. Kita kena cukai yang atas juga 20. Okey? Maknanya, kita kena kalikan pula dengan kumpulan. 20 kali dengan 2. So, kita dapat sini 40,000. 20 kali dengan 3, kita kena cukai sebanyak 60,000.
20 kali dengan 3, kat sini kita kena cukai 60 ribu. Okey. Tak cukup lagi cukai yang kita nak kutip. Kita bandingkan lagi, kita ambil color warna purple. Okey, kita ada perbezaan sebanyak 10,000 di sini. Okey. 50 tolak 40, kita ada 10,000 kan perbezaan. Kita tolak 10,000 kat sini, kita kena tolak juga 10,000 di atas, tolak 10,000 di atas, tolak juga 10,000 di atas. Maknanya cukai individu kena kali dengan cukai kumpulan, 10 kali dengan 2, kita kena cukai dekat sini sebanyak 20. 10 kali dengan 3, kita kena cukai kat sini sebanyak 30. 30K 10 kali dengan 3, kita kena cukai juga dekat sini sebanyak 30K. Okey. 10 kali dengan 2, kita kena cukai kat sini sebanyak 20K. Tak berapa jelas sangat. Okey. Okey, kalau kita ikut anggaran ni, kita rasa kita dah terlebih kutip cukai dah ni. Okey, kita cuba congak dulu. Berapa cukai yang kita dah bayar? Okey, kat sini ada 120. Cukai di peringkat pertama. Kat sini pun ada 120. Kan? Kemudian kat sini ada 90. Cukai seterusnya kita kutip adalah 20. Kalau kita totalkan semua ni, okey, kita ada dalam 350. Okey. Kita dah terlebih kutip cukai, kita perlukan 300 sahaja sebenarnya. Kita tolak balik, maknanya kita ada terlebih cukai sebanyak 50,000 yang kita dah terlebih kutip. Bila kita tengok ada 50,000 yang terlebih kutip, kita kena pulangkan balik kepada individu yang telah kita cukai. Individu yang telah kita cukai, kalau tengok peringkat tu dekat sini lah. Okay. Kita dah libatkan berapa orang kat sini? 10 orang kan? Okay, kita ada 10 orang di sini. Okay. Maknanya kita kena pulangkan balik kepada 10 orang yang telah kita cukai. Maknanya 50 bagi dengan 10, kita akan pulangkan balik sebanyak 5,000 masing-masing lah. Kita nak pulangkan 5,000 ni, okey, bila saya kata 5,000, sebab kita dah bahagikan kepada 10, maknanya ini adalah purata untuk purata individu. Okey, ada purata lah. Okay, ini purata individu, maknanya kita kena tolakkan RM5 tu dekat sini. Okey, bukan RM5, 5,000. Kita kena pulangkan balik 5,000 di sini, pulangkan balik 5,000 dekat kumpulan, dekat individu punya cukai. Maknanya nanti yang 5,000 ni kita kena times tu untuk kumpulan. Okey, kita kena tolakkan sebanyak 5 kali 2, 10. Okey. 5 kali 2, 10. Tolakkan lagi dengan 5 kali dengan 3, 15. So, kita tolakkan 5 kali dengan 3 juga, 15. Okey, kemudian kita ada 5 kali dengan 2, kita akan tolak dengan 10 lah. Okey. Jom kita jumlahkan. Kita jumlahkan cukai. Okey, bagi kumpulan cukup tak sebanyak 300,000? Okey, 120 tolak 10, maknanya 110K. 120 tolak 15 tinggal 105. 90 tolak 15, 75. 75K, 20 tolak ni 10. Okey, maknanya sini kosong, sini kosong. Okey, kalau saya padam sini, sorry Okey, maknanya kalau kita jumlahkan cukai kat sini, total kita akan dapati kita telah mengutip cukai sebanyak 300,000. Okey, kita dah kutip cukai sebanyak 300,000 ringgit. Okey. Bila kita kata kita dah berjaya mengutip cukai pada jumlah yang betul, yang macam mana yang kerajaan nak, sebanyak 300K, kita semak balik cukai individu. Okey, maknanya cukai individu, jumlah ni berapa? 60 tolak dengan 5, maknanya sini 55, 55K. Yang ini 40, so 35. Ini 30, so maknanya sini 25. Dan sini adalah 5. Sini kosong, tak bayar cukai. Sini kosong, tak bayar cukai. Okey, ini adalah pendapatan individu. Sekarang ini adalah pendapatan individu selepas
cukai. Yang dia nak lihat kat sini. Yang ni tak ada, tak ada kena-mengena. Yang ni hanyalah bayaran cukai sahaja. Kita nak tengok tax. Yang ni kita nak tengok pendapatan individu selepas cukai sebab kita merujuk kepada jadual di atas. Okey. So sekarang ni yang ini adalah cukai individu. Yang ni adalah cukai individu. Yang ini adalah cukai kumpulan sebanyak 300k. Yang ini adalah pendapatan selepas cukai. So maknanya 1, 2, 3 kita akan penuhkan kolom yang ke atas ni. Okey, kita kira berapa pendapatan individu selepas cukai. Kalau pelajar nak semak jawapan, pendapatan individu yang telah dicukai ni nanti mesti sama. Okey. 100 tolak 55, balance dia 45,000. Yang ni pun 45,000, 45,000, 45,000. 50 tolak 5, 70 tolak 25, 80 tolak 35. Inilah pendapatan selepas cukai. Okey, 40 tolak kosong. Dia sebab dia tak bayar cukai, dia masih kekal dengan pendapatan asal 40. 10 tolak dengan kosong, dia tak bayar cukai, kekal dengan pendapatan 10,000. Okey, daripada jumlah yang kita dah dapat ni, okay, kita perlukan 3 kolom ni lah yang saya petak-petakkan ni. Kita salin balik. Okey, individu yang mempunyai pendapatan 100,000 telah membayar cukai individu sebanyak 55,000. Kita salin kat sini 55,000. Sorry. 55,000. Okey, individu yang mempunyai pendapatan 80,000 bayar cukai 35,000. Sini bayar 35,000. Individu 70,000 pendapatan bayar cukai sebanyak 25,000. 25,000. Individu yang mempunyai pendapatan 50,000 bayar cukai sebanyak 5,000. Okey, 5,000. Yang ini tak bayar cukai, kosong. Yang ini pun tak bayar cukai, kosong. Okey, kalau kita nak semak 5 kali dengan 2. 5 kali 5 kali dengan 2. Individu bayar cukai kumpulan sebanyak 10,000. Kalau kita tengok kita salin balik pun kat sebelah ni, yang belah ni sini. Okey. Individu mempunyai pendapatan 50,000, kumpulan mempunyai pendapatan 50,000 kali dengan 2 kita akan dapat 10,000 kat sini. Okey, kalau kita tengok individu yang pertama mempunyai pendapatan 100,000, cukai kumpulan adalah sebanyak 110. Kat sini maknanya 110,000. Kemudian kita ada 105,000 dekat pendapatan 80,000. 105, 123. Kemudian kita ada pendapatan sebanyak 75,000 individu yang mempunyai pendapatan 70,000. Sini 75. Okey, 75,000. Okey. Maknanya yang ini pendapatan kumpulan kosong, yang ini pun kosong. Okey, kalau kita jumlahkan semuanya, dia akan dapati kita dapat cukai sebanyak 300,000 lah. 300,000. Okey. Kalau kita semak balik, 35 kali 3, kita akan dapat nilai-nilai ni, kali dengan kumpulan. So maknanya pendapatan individu selepas cukai, kita kena salin yang di sini. Okey. Yang di kat sinilah. Yang di sini, pendapatan individu selepas cukai. So maknanya individu yang dicukai semuanya pendapatan selepas cukai adalah 45,000 kan? 45,000, 45,000. Yang ini pendapatan dia kekal 10,000. Yang ini pendapatan kekal sebanyak 40,000. Dan ini pendapatan sebanyak 45,000 sebab dia dah bayar cukai. Yang ini pun 45,000. Okey? Macam tu. Okey. Okay, saya harap pelajar boleh faham. Tengok balik, ulang balik video kalau rasa tak berapa nak faham. Okey. Ini kita akan masuk kepada topik kecekapan ekonomi. Okey, topik kecekapan ekonomi ni saya akan sambung kepada slot yang kedua lah. Okey. Terima kasih.